Orang Cina, kalau mereka nak fikir tentang agama, mereka sekurang-kurangnya mereka cuba elakkan agama Islam. Kenapa? Sebab mereka tak nak dipandang rendah dan tak nak dilabel sebagai pengkhianat bangsa. Sebagai pengkhianat bangsa. Dan saya boleh buktikan semua ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Cina, dan saya bersedia dibuktikan salah. Saya bersedia untuk dibuktikan bahawa apa yang saya cakap adalah salah. Tetapi saya ada bukti kepada apa yang saya cakap, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kalau seorang Cina yang memeluk Islam, maka kebiasaannya dia akan dipanggil sebagai Cu. Cu itu dalam Mandarin. Cu itu maksudnya babi. Okey? Tapi kena faham juga, kadang-kala orang Cina bila dia bercakap tentang Cu itu, kadang-kadang dalam konotasi bergurau. Contoh, macam kita, babilah engkau. Bukan bermaksud kita membabikan kawan tu, tapi the way of talking. Tetapi bila dia merujuk kepada orang Cina yang masuk Islam, dia merujuk mereka sebagai babi. Mungkin kita anggap itu sebagai satu gurauan, fine. Tetapi keturunan daripada Cina yang masuk Islam, mereka akan gelarkan sebagai apa? Mereka akan gelarkan sebagai Zuzai. Apa itu Zuzai? Anak babi. Mereka akan memberikan perkataan-perkataan yang kurang enak didengar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk Cina masuk Islam, dia memerlukan keberanian untuk melakukan perkara itu. Kerana dia perlu berhadapan dengan banyak persepsi masyarakat dan sindiran daripada masyarakat. Contoh, lepas saya masuk Islam, sekarang you apa bin apa? Bin Abdullah? Bin Muhammad apa? Saya kata tak ada. Nama saya sekarang Firdaus Wong Wai Hong. Tak ada bin Abdullah. Saya dengar kena bin Abdullah. Saya kata tak ada. Saya kongsi satu kisah. Kami pergi ke rumah seorang lebih kurang 20 lebih tahun. Dia berminat nak masuk Islam. Dan mak bapak dia dah tahu. Dia takut nak bercakap. Jadi dia ajak saya pergi. Saya dengan kawan saya seorang pergi, 2 orang. Bila sampai kat rumah dia, mak dia ada, bapak dia ada, pakcik dia ada, makcik dia ada. Adik lelaki dia dihalau pergi duduk belakang. Yang bercakap banyak tu bukan bapak dia, bukan mak dia. Yang banyak bercakap tu pakcik dia. Dia soal saya. Dia kata, "Okey, kenapa awak nak ajak dia masuk Islam?" Saya kata, "Yang pertama, uncle, you punya anak saudara yang datang jumpa kami. Saya tak ada ajak dia. Saya pun tak ada kenal dia. Dia kenal saya melalui Facebook. Kedua, dia kata, dia tak boleh masuk Islam lah. Dia masuk Islam nanti hilang nama lah. Saya tahu, saya punya kawan sudah bagi tahu sama saya, kalau masuk Islam Cina masuk Islam semua hilang bawah hilang, atas hilang Tahu? Bawah hilang, atas hilang. Dia kata dia hilang semua. Nama pun kena tukar. Apa bina nama mak bapa pun tak. Saya kata, "Uncle, sekejap uncle. Kita cakap pelan-pelan tau." Saya keluarkan IC saya. Saya ambil bagi dia. "Nah uncle, tengok. You punya kawan cakap kan, ini saya punya IC uncle." Dia tengok, ada apa bin Abdullah kah, binti Abdullah kah, ada kah? Dia kata, "Firdaus Wong Wai Hong." "Mana you punya bin Abdullah?" "Uncle, saya sudah cakap sama you. Masuk Islam, you mau tambah nama dekat depan pun boleh, tak mau pun boleh, kekalkan nama asal pun tak apa. Yang penting agama saja. Itu saja, selagi nama itu bagus, tak ada masalah uncle." "Ya ke? Lu punya IC ni betul ke tak ada betul? Palsu punya ke?" Saya punya kawan cakap kena tukar. Saya kata, "Uncle, lu punya kawan Muslim ke?" "Saya Muslim. Saya tunjuk you IC." Lalu dia cakap, dia tuduh saya banyak-banyak benda, dia tuduh Islam banyak perkara. Bila saya nak jawab, dia tak bagi saya jawab. Akhirnya adik dia yang duduk kat belakang dapur tu, dia keluar daripada dapur, dia marah pakcik dia. Dia marah pakcik dia apa tau? Dia kata, "Awak ni apalah? Cakap banyak, tanya banyak, lepas tu suruh orang terangkan. Bila turn orang nak terangkan, kamu menyampuk tak bagi orang cakap. Apa punya orang bodoh." Dia bukan Islam, tapi dia rasional. Sebab dia nampak pakciknya banyak attack kami diam. Bila kami nak jawab, dia attack.
Dia tak bagi chance langsung nak bercakap. Jadi dia nampak akhlak tu kat situ. Dia tengok, dia orang asyik soalan. Dia orang mau jawab, dia tak mau bagi jawab. Dia orang pun diam saja, tak ada bising-bising. You panggil orang datang, you mau dengar orang cakap. Sekarang you panggil orang datang, you tak mau dengar dia cakap, you saja mau cakap. Habis tu panggil orang datang buat apa? Adik dia rasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka ada kepentingan di situ, iaitu mereka tak nak dilihat sebagai pengkhianat bangsa. Dan ada di antara mereka kena halau. Tapi alhamdulillah setakat ini kalau bangsa Cina, ada satu kes yang paling ekstrim pernah saya terima, iaitu seorang remaja dalam 20-21 tahun. Dia masuk Islam, mak bapak dia tahu, mak dia ambil penyangkut baju, pukul dia sampai lebam satu badan. Dia datang kepada kami dan kami nampak semua itu. Kami buat laporan polis. Kemudian kami cuba nak melindungi beliau, tetapi mak bapaknya tipu dia. Kata, tak apalah, kamu baliklah, kami benarkan kamu beragama Islam, kamu teruskan je lah. Tapi setelah diterima pujukan ibu bapa dia yang kata akan membenarkan dia beragama Islam, akan bawa balik dia balik ke rumah dia, ambil dia saja daripada pejabat kami, terus bawa dia naik ke utara tanah air. Dan waktu itu dia sempat teks kami. Dia kata, saya kena culik. Mak bapak dia culik dia. Dia kata, tolong saya. Esoknya, saya naik flight pergi ke utara. Saya tak mau sebut negeri mana. Saya terus pergi ke utara untuk jumpa mak bapak dia. Sorang-sorang. Nak bagi tahu kepada mak bapak dia bahawa anak you dah Islam. Bapak dia serang saya. Bapak dia tanya saya, kenapa you suruh anak saya masuk Islam? Saya kata, pertama anak you telah pun masuk Islam semasa dia jumpa saya. Bukan dia daftarkan Islam dengan saya. Dia dah masuk Islam baru dia datang jumpa saya. Dia datang belajar di tempat kami. Saya tak tahu mana dia belajar Islam dulu. So bukan saya. Yang kedua, kita nak cakap pasal undang-undang ke tak mau? Dia kata, okey, kita cakap pasal law. Apa pasal lu orang tak ada tanya saya sebagai bapa? Saya kata, yang pertama, anak you masuk Islam, saya pun tak tahu. Dia tak mau bagi tahu kepada saya tak tahu kenapa. Tetapi kalau ikut undang-undang negara, sesiapa yang setelah berusia 18 tahun, mereka mempunyai hak untuk memilih agama mereka. Betul tak Dia kata, ya betul. Anak you pun sudah 20 lebih mah. Dia buat keputusan sendiri. Kalau anak you ini, dia pergi bank, dia pinjam loan kereta. Lepas tu dia tak boleh bayar. Tak tahu dia pinjam loan. Mau marah itu bank tak? Apa pasal lu bank kasih saya punya anak kredit card, kasih saya punya anak bank loan? Tak boleh sebab mengikut undang-undang, anak you telah dewasa dan boleh buat keputusan sendiri, bukannya salah orang lain. Dan saya cakap dengan tu, saya kata kena tanya diri sendiri, kenapa anak nak masuk Islam tak nak bagi tahu kepada Adakah mungkin kerana sendiri tak bersikap terbuka, suka hukum dia, sehingga dia lebam-lebam macam ni, sebab itu dia takut, sebab itu disembunyikan daripada Senang untuk hukum orang, hukum anak sendiri, kata kenapa anak tak nak bagi tahu. Tetapi pernah tak sendiri tanya kepada sendiri dengan isteri sendiri, bahawa dengan isteri mungkin tak bersikap terbuka dan bersikap panas baran bila dia nak bercakap. Jadi siapa mau cakap dengan you? Sorang-sorang pergi tempat dia. Tapi tuan-tuan dan puan, itulah dakwah. Kita nak berdakwah bukan duduk kat office je. Orang perlukan bantuan, kita pergi ke sana. Jadi mereka takut.